Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni kita nak sembang pasal adab beriadah. Okey, beriadah ni maksudnya bersukan ke yang mana ini memang kita selalu buat sama ada di rumah ataupun di kawasan lapang atau di Okey, sorry gangguan teknikal. Okey, adab beriadah. Pakaian yang menutup aurat, amalkan semangat kesukanan, sentiasa mengingati Allah, pilih kawasan yang sesuai dan selamat, sentiasa menjaga kebersihan. Okey, yang ni kalau macam kita pergi dekat kawasan lapang ataupun pusat rekreasi ataupun macam taman lah kan, taman untuk bersukan ni. Kan nak jogging, kayu basikal. Okey. Adab beriadah menurut Islam. Beriadah merupakan aktiviti yang menyihatkan tubuh badan dan mampu memberi impak yang positif dalam kesihatan diri seseorang. Islam sangat menggalakkan umatnya dalam melakukan riadah atau aktiviti sukan yang mampu menjadikan seseorang kuat dan sihat. Sabda Rasulullah SAW, orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dari orang beriman yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia SPMM dengan berbesar hati menyediakan infografi istimewa tentang adab beriadah. Okey, permainan yang tidak menyalahi syarak, tidak melalaikan sehingga meninggalkan kewajipan seperti solat, menutup aurat ketika bersukan dan tidak pakai pakaian jarang, menjaga percakapan ketika bersukan dan elakkan berkata buruk. Tidak laku percampuran antara lelaki dan perempuan. Okey, dia tak banyak sangat. Okey, jadi kita pergi ke adab di tempat rekreasi. Pengertian rekreasi, kegiatan yang menyeronokkan yang boleh menyediakan kembali badan. Kategori dia ada aktif ataupun pasif. Rekreasi yang tertumpu kepada aktiviti lasak yang melibatkan ketahanan fizikal seperti bersukan, berenang dan mendaki adalah rekreasi aktif. Rekreasi pasif adalah tidak perlukan banyak tenaga fizikal dan pergerakan yang banyak seperti bersiar-siar dan berkelah. Faedahnya dari segi fisiologi, kuatkan stamina, mengimbangi mental, mengeluarkan peluh. Jangka masa panjang, ketahanan penyakit, memantapkan kecergasan dan kuatkan antibodi. Dari segi psikologi, menenangkan fikiran, kurangkan tekanan perasaan dan badan lebih ceria. Dari segi jangka panjang, otak cergas, minda, aktif dan cepat bertindak. Dari segi sosiologi, semangat kerjasama, memupuk perpaduan dan eratkan silaturahim. Yang mana jangka masa panjang, individu aktif, masyarakat sejahtera dan negara maju. Adab bereaksi macam tadi juga, berpakaian menutup aurat, menjaga batasan pergaulan. Aktiviti tidak bertentangan syarak, menjaga harta awam, mematuhi peraturan yang disediakan, menjaga kebersihan, menjaga adat semula jadi, menghormati pengunjung lain. Ciri-ciri rekreasi yang baik ada kemudahan fizikal seperti surau ataupun musola, tempat berwuduk, tertandas dan bilik-bilik air, tempat istirahat dan penginapan, kawasan letak kereta dan bas, kemudahan jalan raya, telefon awam. Keselamatan tidak berbahaya, alat pemadam api, penguatkuasa undang-undang, peraturan yang jelas.
Yang ni peraturan yang jelas ni selalu kita macam boleh nampak dekat taman-taman permainan ni kan ada tulis peraturan dan juga kadang tu ada guide. Keistimewaan pemandangan dan landscape yang cantik terdapat kemudahan membuat kajian, kedai dan gerai makan boleh digunakan untuk aktiviti yang rasa. Sesuai untuk aktiviti persorangan dan kumpulan, kemudahan untuk kanak-kanak, remaja dan orang dewasa, kawasan khas bagi kaum wanita. Hikmah beradab di tempat rekreasi mendapat keredaan Allah, memupuk silaturahim, menanam sifat cintai alam sekitar, mengelakkan warisan alam, menghindari munkar, menyelamatkan harta, mengekalkan persekitaran bersih, melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Okey, selesai. Sebab kita cari slide ni tak ada. Tak apa, kita baca je kat sini. Okey, patuhi peraturan, pilih kasut yang sesuai dan selamat, sentiasa mengingati Allah, berpakaian menutup aurat. Amalkan semangat kesukanan, elak perbuatan yang kasar dan sentiasa menjaga perhatian. Okey. Kelebihan ni tadi dah. Akibat mengabaikan adab beriadah. Kita zoom ni. Nampak tak? Berlaku pembaziran harta benda menimbulkan fitnah dan persepsi yang negatif, melemahkan semangat kesukanan, mendapat kemurkaan Allah, mencemarkan maruah diri dan keluarga, menimbulkan pemusuhan dan dendam, mewujudkan persekitaran yang tidak selesa. Okey, amalkan gaya hidup sihat. Apa lagi? So, beriadah ni kita untuk menyihatkan badan dan minda. Okey, antara aktiviti beriadah. Okey. Okey, antara aktiviti beriadah. Okey, antara aktiviti kepentingan beriadah. Banyak perkara yang seseorang individu melakukan untuk dapatkan manfaat yang berguna dalam kehidupan. Allah. Beriadah adalah aktiviti yang mempunyai pelbagai kepentingan kepada diri, masyarakat dan negara tanpa kita sedari. Berikut adalah contoh isi dan karangan berkaitan kepentingan riadah dalam kehidupan. Ianya terdiri daripada pendahuluan isi penting dan kebaikan dan kepentingan riadah, mengisi masa lapang, memastikan kesihatan diri terjaga, mengurangkan mencabar kemampuan diri, menjadi medium penyatuan rakyat, menambah keyakinan dan motivasi diri, mengeratkan hubungan sesama keluarga atau rakan. Aktiviti riadah atau senaman penting kerana ia wajar diamalkan dalam mengisi masa sekitar. Jika dibandingkan dengan aktiviti lain seperti bermain permainan video atau melepak di kedai mamak, beriadah adalah aktiviti yang sihat untuk diamalkan. Kemudahan untuk melakukan aktiviti rekreasi telah berkembang dan tidak perlukan kos yang banyak. Jadi lebih baik kita melabur wang dalam melakukan aktiviti yang mendatangkan manfaat pada fizikal dan mental kita, berbanding menghabiskan duit kepada aktiviti yang buang masa dan sia-sia. Sebab kata peribahasa Melayu, kukut dada tanya selera, di mana suatu pekerjaan yang kita lakukan hendaklah dipikirkan baik-baik. Riadah penting kerana ia merupakan aktiviti yang dapat memastikan kesihatan diri kita terjamin. Apabila kita beriadah, perlu yang dihasilkan mempunyai toksik yang tidak diperlukan dalam badan, dan kadar lemak dalam badan akan berkurang. Kita hanya perlu konsisten dalam melakukan aktiviti riadah seperti berjogging atau menenang pikiran minit.
Sistem kardiologi dan stamina akan jadi lebih baik dan terhindar dari penyakit seperti obes dan darah. Selain itu, aktiviti rekreasi mampu menjadi medium perhubungan silaturahim atau antara keluarga dan rakan-rakan. Kita imbas kembali pada zaman kanak-kanak kita setibanya waktu petang, tengah keluar rumah untuk bermain di padang atau taman permainan bersama siapa saja yang kita main bersama. Dan dari situ kita akan berkenalan dan menjadi rapat dengan rakan seperti kita. Aktiviti seperti main bowling bersama keluarga dan rakan-rakan mendapatkan hubungan antara satu sama lain bersama dan mengeluarkan penuhnya sihat. Baik golongan pekerja pula, syarikat atau pejabat selalunya mengajukan aktiviti rekreasi bersama sekurangnya setahun sekali bagi menambah nilai kekitaan antara rakan sekerja yang sekaligus menyumbang pada prestasi kerja yang lebih baik. Meningkat dari sudut lain, aktiviti riadah dapat menyatukan rakyat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum. Bagi mengelakkan sentimen perkauman yang selalunya dijadikan isu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, kita sebagai warga negara sebagai warga negara seharusnya melibatkan diri dengan aktiviti riadah tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Berkata peribahasa Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita rukun. Sebagai contoh, skuad bola sepak kebangsaan yang terkenal. Nama Harimau Malaya pernah mengharumkan negara Malaysia. Di peringkat Commonwealth dan pasukan tersebut terdiri daripada pelbagai mana tadi? Pelbagai kaum. Jadi marilah kita berganding bahu dalam misi yang ini dengan berada bersama-sama kerana kita pada penentuan bukan pengusahaan. Secara kesimpulannya, banyak kepentingan beriadah yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan oleh masyarakat kita secara keseluruhan. Kita seharusnya bekerjasama bagi awal dan teping dalam merancang sesuatu untuk kita masa mudah dan sebarkan kesedaran tentang faedahnya kepada khalayak umum. So, sampai sini saja untuk hari ini. Sekian.